Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, iaitu latihan praktis komprehensif pada muka surat 123 sehingga 125. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Diberi set semesta dengan unsur 2, 3, 5 dan 6, set P dengan unsur 3 dan 5, set Q dengan unsur 2, 3 dan 5, dan set R dengan unsur 3 dan 6. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Soalan A. Persilangan antara set P dengan set Q. Dengan ini kita kena rujuk set P dengan set Q. Operasi antara mereka adalah persilangan, maksudnya kita kena cari unsur sepunya. Maka unsur sepunya yang terdapat dalam kedua-dua set P dengan Q adalah 3 dan 5. Soalan B. Persilangan antara set P dengan set R. Dengan ini kita kena bandingkan set P dengan set R. Hubungan antara mereka adalah persilangan juga, maksudnya kita cari unsur sepunya. Dari sini kita nampak apa unsur sepunya adalah 3. Soalan C. Persilangan antara set P dan Q dan R. Jadi kita kena lihat ketiga-tiga set P, Q dan R. Untuk ini operasi yang terlibat adalah semuanya persilangan. Maka kita cari unsur yang ada dalam ketiga-tiga set P, Q dan R, iaitu 3. Soalan D. Pelengkap bagi persilangan antara set P dan Q dan R. Untuk itu, kita kena lihat bahagian dalam kurungan dahulu. Ini telah kita cari di soalan C, iaitu jawapannya adalah 3. Tapi dengan adanya tanda pelengkap ini, maksudnya tak nak unsur itu lagi. Kita tak nak 3 lagi. So, kita kena lihat dalam set semesta, kita kena salin semua jawapan yang ada dalam set semesta kecuali nombor 3. Jadi, jawapannya adalah 2, 5 dan 6. Soalan 2. Diberi set M dengan unsur BAIK, set N dengan unsur BUDI, dan set P dengan unsur BERANI. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Soalan A. Kesatuan antara set M atau N. Untuk ini kita kena lihat set M dengan set N. Operasi antara mereka adalah kesatuan. Maksudnya kita kena senaraikan semua unsur yang kita nampak dalam set M dan juga set N. Jadi jawapannya adalah ABDIKU. Sebagai peringatan, unsur yang sama ini tidak perlu ditulis 2 kali. Contohnya I ini nampak ada 2, tapi kita hanya perlu tulis sekali sahaja. Soalan B. Kesatuan antara set M atau P. Jadi kita rujuk set M dengan set P. Operasi antara mereka adalah kesatuan. Jadi kita kena senaraikan semua unsur yang kita nampak dalam kedua-dua set M dengan set P. Oleh itu jawapannya adalah ABEIKNR. Soalan C. Kesatuan antara set M atau N atau P. Jadi kita kena rujuk ketiga-tiga set M, N dengan P. Hubungan antara mereka adalah operasi kesatuan. Maksudnya kita kena senaraikan semua unsur yang kita nampak dalam ketiga-tiga set. Oleh itu jawapannya adalah ABDEIKNRU. Soalan 3. Lorotkan kawasan yang mewakili set yang diberikan. Dengan keadaan set semesta adalah kesatuan antara set P atau Q atau R. Soalan A. Persilangan antara set P dan Q. Kita tahu bahawa persilangan antara set P dengan Q adalah persilangan antara bulatan P dengan segi 4 Q. Jadi jawapannya adalah bahagian tengah-tengah ini. Soalan B. Kesatuan antara set P dengan R. Kesatuan di sini bermaksud kita nak semua kawasan yang kita nampak untuk set P dengan R, iaitu semua kawasan bulatan P dan juga semua kawasan segi 4 R, iaitu begini. Soalan 4. Gambar Venn menunjukkan set semesta, set S dan set T. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Soalan A. Pelengkap bagi T. Pelengkap bagi T maksudnya kita tak nak bahagian dalam bulatan T lagi. Jadi kawasan yang kita nak adalah kawasan di luar bulatan T. Dengan itu kita senaraikan semua unsur yang kita nampak di kawasan luar bulatan T, iaitu 1, 3, 5, 6 dan 8. Soalan B. Kesatuan antara set S dengan T. Kesatuan bermaksud kita nak semua kawasan dalam bulatan S dan juga bulatan T. Maka jawapannya adalah 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Soalan C.
persilangan antara pelengkap bagi S dengan T. Di sini kita lorekkan kawasan untuk pelengkap bagi S dahulu, iaitu kawasan di luar bulatan S. Kemudian kita lorekkan bulatan untuk T dengan garis yang berlainan arah. Hubungan antara dua set ini adalah persilangan. Persilangan maksudnya kita kena ambil bahagian yang mengandungi dua jenis garisan. Jadi jawapannya adalah 2, 4 dan 9. Soalan D. Pelengkap bagi persilangan antara set S dan T. Kita dah tahu bahawa kawasan persilangan bagi set S dan T adalah persilangan antara bulatan S dengan T, iaitu kawasan di tengah-tengah ini. Tetapi dengan adanya tanda pelengkap ini, bermaksud kita tak nak lagi kawasan di tengah-tengah ini. Kita nak kawasan di luarnya. Dengan itu jawapannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Soalan 5. Gambar rajah Venn menunjukkan unsur-unsur set A, set B dan set C. Jika set semesta adalah kesatuan antara set A atau B atau C, senaraikan unsur bagi pelengkap bagi set A. Untuk dapatkan pelengkap bagi set A, maksudnya kita tak nak bahagian dalam bulatan A. Jadi kawasan yang dia nak adalah di luar bulatan A seperti ini. Jadi jawapannya adalah D, E, F, H, I. Soalan 6. Diberi set semesta dengan unsur X, di mana X ialah integer dan X adalah dari 10 sehingga 30. Set P dengan unsur X, di mana X ialah nombor perdana. Set Q dengan unsur X, di mana X ialah nombor gandaan 5. Set R dengan unsur X, di mana X ialah faktor bagi 24. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Soalan A, pelengkap bagi Q. Terlebih dahulu, kita kena senaraikan semua unsur yang terdapat dalam setiap set, yaitu set semesta dengan unsurnya dari 10 hingga 30. Set P adalah nombor perdana. Jadi kita senaraikan nombor perdana yang kita dapat dalam set semesta. Set Q adalah nombor gandaan 5. Kita cari nombor gandaan 5 yang terdapat dalam set semesta. Set R ialah faktor bagi 24. Jadi kita lihat set semesta dan kita senaraikan faktor bagi 24 yang terdapat dalam set semesta. Soalan A minta kita cari pelengkap bagi set Q. Maksudnya dia tak nak unsur dalam set Q lagi. Kita banding dengan set semesta ini, kita senaraikan semua unsur yang kita nampak dalam set semesta kecuali yang terdapat dalam set Q. Jadi inilah jawapannya. B. Kesatuan antara set P dengan pelengkap bagi set R. Untuk ini kita kena senaraikan dulu unsur-unsur dalam pelengkap bagi set R. Pelengkap bagi set R bermaksud kita tak nak unsur dalam set R lagi. Kita nak semua unsur lain yang terdapat dalam set semesta selain dua unsur set R itu. Jadi kita senaraikan unsur bagi pelengkap bagi R seperti ini. Kemudian kita bandingkan set pelengkap bagi R ini dengan set P. Hubungan antara mereka adalah kesatuan. Maksudnya kita kena senaraikan semua unsur yang kita nampak dalam kedua-dua set P dan juga set pelengkap bagi R ini. Maka jawapannya adalah seperti ini. Soalan C. Persilangan antara set pelengkap bagi kesatuan set P dengan set R dengan set Q. Untuk ini, kita cari dulu bahagian dalam kurungan ini. Kesatuan antara set P dengan set R. Jadi kita kena senaraikan semua unsur yang kita nampak dalam kedua-dua set P dan juga set R. Jadi ini adalah unsur-unsur kesatuan antara P dengan R. Lepas itu, di luar kurungan, kita nampak ada tanda pelengkap. Maksudnya kita tak nak lagi unsur yang terdapat dalam kesatuan ini lagi. Kita senaraikan semua unsur yang kita nampak dalam set semesta, kecuali kesatuan antara set P dengan R ini. Dengan itu, inilah jawapannya. Akhir sekali, kita bandingkan set ini, yaitu yang kita dapat tadi ini, dengan set Q. Hubungan antara mereka adalah persilangan. Persilangan bermaksud kita cari unsur sepunya dalam sini. Jadi kita cari nombor yang sama dalam kedua-dua set. Jawapannya adalah 10, 15, 20, 25 dan 30. Soalan 7. Lorekkan kawasan yang mewakili set yang diberikan. Dengan keadaan set semesta adalah kesatuan antara set A atau B atau C. Soalan A. Persilangan antara set A dan set kesatuan antara B dengan C. Yang ini kita lorekkan bahagian kurungan ini dahulu. Kesatuan antara set B dengan C.
Maksudnya kita lorekkan semua kawasan untuk segi 4B dengan segi 3C. Kemudian, kita lorekkan set A dengan garisan yang berlainan arah. Perhatikan hubungan antara dua set ini adalah persilangan. Maksudnya kita cari kawasan yang mengandungi dua jenis garisan, iaitu jawapannya adalah seperti ini. Soalan B. Kesatuan antara set C dengan pelengkap bagi persilangan antara set A dan B. Jadi kita tengok bahagian dalam kurungan ni dulu. Bahagian A persilangan B ini kita tahu adalah kawasan persilangan antara segi 4A dengan segi 4B, iaitu kawasan ini. Tetapi dengan adanya pelengkap ini, maksudnya dia tak nak lagi kawasan yang persilangan itu. Kita nak kawasan di luarnya, seperti ini. Kemudian kita lorekkan kawasan untuk set C ini dengan garisan yang berlainan arah, iaitu segi 3C. Operasi antara kedua-dua set ini adalah kesatuan. Maksudnya kita nak semua kawasan yang telah digariskan, seperti ini. Soalan 8. Gambar rajah Venn menunjukkan set semesta, set P, set Q dan set R. Diberi bilangan unsur dalam set Q sama dengan bilangan unsur dalam pelengkap bagi kesatuan set P dan R. Tentukan bilangan unsur dalam set semesta. Kita mula dengan persamaan ini. Rujuk gambar rajah, bilangan unsur dalam set Q adalah semua unsur yang berada dalam bulatan Q. Iaitu kita tambahkan semua nilai yang kita nampak dalam set Q. Iaitu 2 tambah 1 tambah 5 tambah 4K. Untuk sebelah kanan ini, kesatuan antara set P dengan set R adalah semua kawasan bagi bulatan P dan juga bulatan R. Tetapi dengan adanya tanda pelengkap ini, kita nak kawasan di luar bulatan P dengan R. Jadi, jawapannya adalah 4K tambah dengan 2K. Sebelah kiri ini boleh diringkaskan menjadi 8 tambah 4K. Sebelah kanan diringkaskan menjadi 6K. Kemudian kita bawa 4K ke sebelah kanan, menjadi hasil tolak akan dapat 2K. Kedua-dua belah ini kita bahagi dengan 2, maka kita akan dapat jawapannya K akan sama dengan 4. Soalan minta kita cari bilangan unsur dalam set semesta. Maksudnya kita tambahkan semua nombor dan nilai yang kita nampak dalam gambar rajah set semesta ini. Iaitu 3 tambah 2 tambah 1 tambah 5 tambah K tambah 4K tambah 2K. Ini diringkaskan menjadi 11 tambah 7K. Kemudian kita ganti masuk nilai K 4, jawapannya adalah 39. Soalan 9. Gambar rajah Venn menunjukkan set semesta dengan murid tingkatan 4, set A dengan ahli kelab muzik, dan set B dengan ahli kelab robotik. Diberi bilangan unsur dalam set semesta adalah 58, bilangan unsur dalam set A adalah 20, bilangan unsur dalam set B adalah 16, dan bilangan unsur dalam persilangan set A dan B ialah 9. Tentukan bilangan murid yang bukan ahli kedua-dua kelab tersebut. Jadi, kita isikan semua maklumat ke dalam gambar rajah Venn. Jadi kita isi bahagian tengah-tengah persilangan antara A dengan B dahulu, iaitu 9. Diberi dalam soalan bilangan unsur dalam bulatan A adalah 20. Jadi untuk dapat jawapan bagi bahagian ini, kita kena ambil 20 tolak dengan 9 yang terdapat dalam bulatan A. Jadi jawapan di sini adalah 11. Kemudian, bilangan unsur dalam bulatan B adalah 16. Maka untuk dapatkan kawasan ini, kita kena ambil 16 tolak dengan nombor 9 yang terdapat dalam set B. Jadi jawapannya adalah 7. Soalan nak kita tentukan bilangan murid yang bukan ahli kedua-dua kelab tersebut. Maksudnya dia nak kawasan di luar bulatan A dengan B ini. Kita wakilkan dengan huruf X. Dan diberi dalam soalan, jumlah bilangan murid yang ada adalah 58. Jadi kita tambahkan semua nombor yang kita nampak dalam set semesta, iaitu 11 tambah 9 tambah 7 tambah dengan X akan sama dengan 58. Sebelah kiri diringkaskan menjadi 27 tambah dengan X. Kemudian 27 dipindahkan ke sebelah kanan menjadi hasil tolak. Dengan itu, X akan sama dengan 31 orang. Soalan 10. Sebanyak 55 orang murid diminta memilih 2 aktiviti semasa cuti sekolah. 28 orang murid memilih aktiviti sukan, manakala 21 orang murid memilih aktiviti khidmat masyarakat. Jika 12 orang murid tidak memilih sebarang aktiviti tersebut, berapakah bilangan murid yang memilih kedua-dua aktiviti tersebut? Diberi dalam soalan, jumlah bilangan dalam set semesta adalah 55.
Kita buat andaian, katakan huruf S mewakili sukan, K mewakili khidmat masyarakat. Dan diberi dalam soalan, bilangan yang ikut sukan adalah 28, bilangan untuk khidmat masyarakat 21, bilangan yang tidak mengikuti mana-mana aktiviti adalah 12. Yang ini adalah kawasan di luar bulatan S dengan K. Soalan minta kita cari bilangan murid yang memilih kedua-dua aktiviti tersebut. Jadi bermaksud kita nak kawasan di tengah-tengah ini. Untuk itu, kita wakilkan dia dengan huruf X. Kemudian kita lengkapkan gambar raja Venn. Dalam soalan diberi NS adalah 28. Maksudnya, kawasan ini kita kena dapatkan dengan ambil 28 tolak dengan X. Bilangan untuk K adalah 21. Jadi untuk isi kawasan ini, kita kena ambil 21 tolak dengan X. Diberi dalam soalan jumlah dalam set semester adalah 55. Jadi kita tambahkan semua angka dan nilai yang kita nampak dalam gambar raja Venn, iaitu 28 tolak X tambah 21 tolak X tambah 12 akan sama dengan 55. Sebelah kiri akan diringkaskan menjadi 61 tolak dengan X. Jadi kita tukarkan X ini ke sebelah kanan akan menjadi positif X. 55 tukar ke sebelah kiri akan menjadi tolak 55. Dengan itu, jawapan X adalah 6 orang. Soalan 11. Amalan berjimat cermat dalam kalangan remaja dipengaruhi oleh faktor keluarga, masyarakat dan media massa. Sebanyak 80 orang remaja telah disoal selidik. Dapati 30 orang remaja dipengaruhi oleh keluarga, 15 orang remaja dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat, 9 orang remaja dipengaruhi oleh masyarakat dan media massa. 7 orang remaja hanya dipengaruhi oleh keluarga dan 3 orang remaja dipengaruhi oleh ketiga-tiga faktor tersebut. Diberi nisbah bilangan yang hanya dipengaruhi oleh masyarakat dan yang hanya dipengaruhi media massa ialah 3:1. Hitung bilangan yang dipengaruhi oleh A. Hanya kedua-dua faktor keluarga dan media massa. Mula-mula kita lukiskan gambar raja Venn untuk mewakilkan keadaan. Kemudian kita buat andaian. Katakan K mewakili keluarga, M mewakili masyarakat, D mewakili media massa. Diberi dalam soalan, bilangan dalam set semester adalah 80, bilangan keluarga ialah 30, bilangan yang keluarga dan masyarakat adalah 15, bilangan masyarakat dengan media massa adalah 9, bilangan keluarga sahaja adalah 7, bilangan yang terpengaruh oleh ketiga-tiga adalah 3 orang. Jadi kita isi dalam gambar raja Venn. Kita isi persilangan antara ketiga-tiga set dahulu, iaitu bahagian tengah-tengah ini dengan nombor 3. Untuk nilai ini, persilangan antara K dengan M adalah kawasan persilangan antara bulatan K dengan bulatan M. Jadi untuk isi nilai di sini, kita kena ambil 15 tolak dengan 3, iaitu jawapannya 12. Untuk persilangan antara set M dengan set D adalah kawasan persilangan antara bulatan M dengan D. Jadi untuk isi kawasan ini, kita kena ambil 9 tolak dengan 3, iaitu 6. Kemudian kita isi nilai ini. Bilangan untuk K sahaja. K sahaja adalah kawasan di sebelah ini, iaitu diisi dengan nombor 7. Lepas itu kita boleh isi nilai ini. Ini adalah bilangan untuk semua bulatan K. Maka untuk isi kawasan ini, kita kena ambil 30 tolak dengan semua nombor yang kita nampak dalam bulatan K. Oleh itu, jawapan untuk kawasan ini adalah sama dengan 8. Diberi dalam soalan, nisbah bagi bilangan yang masyarakat sahaja kepada bilangan media massa sahaja adalah 3:1. Kita buat andaian bahawa, katakan bilangan media massa sahaja adalah sama dengan X orang. Maka yang ini kita darab dengan X, akan dapat X. Ini darab dengan X akan dapat 3X untuk bilangan masyarakat sahaja. Untuk bilangan D sahaja ini, X itu kita isi di bahagian ini. Dan untuk bilangan M sahaja adalah kawasan di sini, yaitu 3X. Diberi bahawa jumlah dalam set semester adalah 80. Maka kita tambahkan semua nilai yang kita nampak dalam gambar raja Venn, yaitu seperti ini. Ia akan sama dengan 80. Sebelah kiri diringkaskan menjadi 36 tambah 4X. Kemudian 36 dipindahkan ke sebelah kanan menjadi hasil tolak.
kita akan dapat 44. Seterusnya, kedua-dua belah ini kita bahagi dengan 4, maka kita akan dapat jawapan X sama dengan 11. Kemudian kita jawab soalan. Soalan A, hanya kedua-dua faktor keluarga dan media massa. Maksudnya kita nak cari bilangan untuk persilangan antara set K dan set D sahaja, iaitu kawasan ini. Maka jawapannya adalah 8. Soalan B, bilangan yang dipengaruhi oleh hanya media massa. Untuk itu, kita kena cari kawasan D sahaja, iaitu kawasan ini. Maka jawapannya adalah sama dengan X, di mana X telah kita cari sama dengan 11. Soalan C, hitung bilangan yang dipengaruhi oleh masyarakat. Maksudnya dia nak bahagian set M. Bahagian set M ini sebenarnya adalah seluruh bulatan M. Maka kita tambahkan semua nilai yang kita nampak dalam bulatan M, iaitu 12 tambah 3 tambah 6 tambah 3X. Ia boleh diringkaskan menjadi 21 tambah 3X. X itu kita ganti dengan 11 yang kita dapat tadi. Maka jawapannya adalah 54. Soalan 12. Persatuan Sejarah telah memperkenalkan permainan tradisional kepada 40 orang ahlinya. Sebanyak 17 orang bermain cepel, 25 orang bermain batu seremban, 18 orang bermain congkak, 8 orang bermain cepel dan batu selemban, 12 orang bermain batu seremban dan congkak, dan 3 orang bermain cepel, congkak dan batu seremban. Jika bilangan ahli yang hanya bermain batu seremban ialah 2 kali bilangan ahli yang hanya bermain congkak, hitung bilangan ahli A yang bermain batu seremban sahaja. Dengan ini kita lukis gambar Raja Venn untuk menggambarkan situasi. Kemudian kita buat andaian, katakan C mewakili cepel, B mewakili batu seremban, K mewakili congkak. Diberi dalam soalan nilai-nilai berikut, yaitu bilangan unsur dalam set semesta, bilangan unsur dalam C, B, dan K. Kemudian persilangan antara C dengan B, persilangan antara B dengan K, persilangan antara ketiga-tiga set. Kemudian diberi dalam soalan bahawa bilangan yang bermain B sahaja adalah sama dengan 2 kali bilangan yang bermain K sahaja. Kita buat andaian X itu mewakili bilangan yang bermain K sahaja. Maka bahagian ini kita ganti dengan X. Oleh itu kita akan dapat bilangan yang bermain B sahaja akan sama dengan 2 kali X. Kemudian kita isikan semua maklumat ini ke dalam gambar Raja Venn. Pertama, kita isikan persilangan antara ketiga-tiga bulatan. Tiga-tiga set tersebut di tengah-tengah ini dengan 3. Kemudian kita isi persilangan ini antara B dengan K. Persilangan antara B dengan K adalah kawasan ini. Untuk isi kawasan ini, kita kena ambil 12 tolak dengan 3, iaitu sama dengan 9. Kemudian untuk persilangan ini, antara C dan B adalah kawasan ini. Dengan itu, untuk isi kawasan ini, kita kena ambil 8 tolak dengan 3, iaitu sama dengan 5. Kemudian kita isi kawasan ini, X, yaitu K sahaja. K sahaja adalah kawasan ini. Seterusnya, kawasan B sahaja, yaitu sebelah ini. Kita isi dengan 2X. Seterusnya, kita isikan angka yang lain. Kita isi nilai ini dulu. Ini adalah bilangan dalam bulatan K. Jadi, untuk isi kawasan ini, kita kena ambil 18 tolak 3 tolak 9 tolak X yang terdapat dalam bulatan K, yaitu 6 tolak X. Kemudian kita isi nilai ini untuk kawasan bulatan C. Ini adalah kawasan keseluruhan bulatan C. Jadi untuk isi kawasan ini, kita kena ambil 17 tolak dengan 5 tolak dengan 3 tolak dengan 6 tolak X. Ini boleh diringkaskan menjadi 3 tambah X. Soalan A nak kita cari bilangan yang bermain batu seremban sahaja. Maksudnya dia nak kawasan ini. Diberi dalam soalan, bilangan yang bermain batu seremban adalah 25 orang. Ini adalah semua nilai yang kita nampak dalam bulatan B, yaitu 5 tambah 3 tambah 9 tambah 2X akan sama dengan 25. Kemudian sebelah kiri diringkaskan menjadi 17 tambah dengan 2X. 17 ini dibawa ke sebelah menjadi hasil tolak, kita akan dapat 8. Lepas itu, kedua-dua belah ini kita bahagi dengan 2, maka kita akan dapat X sama dengan 4. Tetapi soalan A minta kita cari yang bermain batu seremban sahaja. Maksudnya dia nak kawasan warna hijau tadi, iaitu 2X. Gantikan X dengan 4, maka kita dapat jawapannya adalah 8 orang.
Soalan B. Bilangan yang bermain kedua-dua permainan ceper dan congkak. Maksudnya dia nak persilangan antara set C dengan set K, iaitu kawasan ini. Jadi kita tambahkan semua nilai yang kita nampak di kawasan warna hijau itu, iaitu 6 tolak X tambah dengan 3. Gantikan X dengan 4, jawapan akhirnya adalah 5 orang. Soalan C. Bilangan yang bermain ceper sahaja. Maksudnya dia nak kawasan C sahaja, iaitu kawasan ini. Maka ia akan sama dengan 3 tambah X. Gantikan X dengan 4 yang kita dapat. Kemudian jawapan akhir adalah 7. Soalan D. Bilangan yang tidak melibatkan diri dalam permainan tradisional. Ini bermaksud orang yang tidak berada dalam ketiga-tiga bulatan C, B, dan K. Orang itu berada di luar ini. Dan diberi dalam soalan, jumlah bilangan dalam set semester adalah 40. Maka kita tambahkan semua nilai yang kita nampak dalam gambar raja Venn. Ia akan sama dengan 40. Seperti ini. Sebelah kiri kita ringkaskan menjadi 26 tambah 3X tambah Y. Kemudian gantikan nilai X dengan 4. Maka ia boleh diringkaskan lagi menjadi 38 tambah Y. Pindahkan 38 ke sebelah kanan menjadi hasil tolak. Maka Y adalah sama dengan 2. Soalan 13. Kajian terhadap 80 orang murid tentang penggunaan jenis pengangkutan ketika balik ke kampung menunjukkan sebanyak 25 orang murid menaiki kereta api dan 48 orang murid menaiki kereta api atau kereta. Jika 7 orang murid menaiki kereta api dan kereta, 5 orang murid menaiki bas dan kereta api, serta 2 orang murid menggunakan ketiga-tiga pengangkutan tersebut, berapakah bilangan murid yang menaiki bas atau kereta api sahaja? Untuk ini, kita lukiskan gambar raja Venn untuk mewakilkan situasi. Kemudian kita buat andaian, katakan A mewakili kereta api, K mewakili kereta, B mewakili bas. Dan berikut ini adalah maklumat yang diberikan dalam soalan. Kemudian kita isikan nilai-nilai berkaitan ke dalam gambar raja Venn. Pertama sekali, kita labelkan persilangan antara ketiga-tiga set, iaitu kawasan ini dengan nombor 2. Seterusnya, untuk kawasan persilangan antara set B dengan A adalah kawasan ini. Untuk isi kawasan ini, kita kena ambil 5 tolak dengan 2, iaitu jawapannya adalah 3. Seterusnya, untuk kawasan persilangan antara A dengan K adalah di sini. Jadi, untuk kawasan ini, kita kena ambil 7 tolak dengan 2, iaitu sama dengan 5. Seterusnya, kita isi nilai ini. Bilangan dalam set A. Itu adalah kawasan seluruh bulatan A. Maka untuk cari kawasan ini, kita kena ambil 25 tolak dengan semua nombor yang kita nampak dalam bulatan A. Iaitu 5, 2 dengan 3. Jawapannya adalah 15. Untuk kawasan lain yang masih kosong itu, kita label dengan huruf X, Y, dan Z. Diberi dalam soalan, bilangan yang menaiki kereta api atau kereta adalah 48 orang. Kawasan ini dalam gambar raja Venn adalah kawasan yang melibatkan bulatan A dengan bulatan K. Jadi kita tambahkan semua nilai yang kita nampak dalam bulatan A dan bulatan K. Untuk itu kita akan dapat ini. Sebelah kiri itu diringkaskan menjadi 25 tambah X tambah Y sama dengan 48. Pindahkan 25 ke sebelah kanan menjadi hasil tolak. So kita akan dapat X tambah Y sama dengan 23. Ini dilabel sebagai persamaan 1. Diberi juga dalam soalan, jumlah pelajar yang ada dalam set semester adalah 80 orang. Maksudnya kita tambahkan semua nilai yang kita nampak dalam gambar raja Venn, dia akan dapat sama dengan 80, seperti ini. Sebelah kiri diringkaskan menjadi 25 tambah X tambah Y tambah Z sama dengan 80. Kemudian angka 25 ini dipindah ke sebelah kanan menjadi hasil tolak. Kita akan dapat X tambah Y tambah Z sama dengan 55. Ini pula dilabel sebagai persamaan yang kedua. Sekarang ini kita akan gantikan persamaan 1 ke dalam 2, di mana kawasan X tambah Y ini kita ganti dengan nilai 23. Maka ia akan menjadi 23 tambah Z sama dengan 55. Pindahkan 23 ke sebelah kanan menjadi hasil tolak, maka Z akan sama dengan 32. Permintaan soalan adalah mencari bilangan murid yang menaiki bas atau kereta api sahaja. Maksudnya dia nak kawasan ini.
Ini tidak termasuk kawasan yang melibatkan mereka yang menaiki kereta. Jadi, bila kita tambahkan nilai yang kita nampak dalam kawasan berwarna hijau, ia adalah 15 tambah 3 tambah Z. Gantikan Z dengan 32, jawapan akhir adalah 50 orang. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.